Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam siri penjelasan saya, siri kajian saya ke atas. Kajian kedua Ustaz Mohsin Abu Ibrahim yang berjudul Ternyata Bid'ah Hasanah Itu Ada. Berdasarkan video-video saya sebelum ini, apa yang telah terserlah kepada kita, apa yang jelas kepada kita, ternyata pembahagian bid'ah itu kepada hasanah dan dolalah adalah dari aspek bahasa, bukan dari aspek syariah. Daripada video-video sebelum ini juga, ternyata nukilan-nukilan yang dikemukakan oleh Ustaz Mohsin, mahupun terjemahannya adalah sesuatu yang perlu kita semak semula, tidak boleh diterima begitu saja. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah sesuatu yang menyedihkan, mendukacitakan, mengecewakan. Sebab sepatutnya kita sebagai orang awam, saya pun orang awam juga, sepatutnya kita dapat merujuk kepada para ustaz sahaja. Tak perlu nak semak-semak semula. Tetapi sayang sekali, ustaz yang dalam video kajian pertamanya berkata tujuan beliau membuat video-video ini adalah untuk memberi nasihat kepada sesama umat Islam, khasnya kepada sesama salafi. Tetapi dalam video-video tersebut tidak boleh kita ambil sebegitu sahaja. Sebaliknya, hendaklah menyemak. Bahkan berkata menyemak setiap kata-kata ulama yang dikemukakan oleh beliau. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dalam video-video sebelum ini kita ataupun saya telah mengemukakan pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Kita telah semak kitab-kitab Imam An-Nawawi. Dua kitab kita telah semak. Kita semak kitab oleh Al-Imam Al-Iz Ibnu Abdul Salam. Dan sekarang ni kita akan semak kitab oleh Ibnu Battal pula, ya, Syarah Sahih Al-Bukhari. Apa yang saya nak katakan di sini ialah Salafi walaupun memberi prioriti, memberi keutamaan kepada rujukan generasi salaf, tetapi Salafi tidaklah membuang, tidaklah reject, tidaklah bakar sumber-sumber daripada 300 tahun kemudian, sumber-sumber khalaf. Ia tetap menjadi rujukan, ia tetap memiliki nilai. Cuma dari sudut prioriti adalah rujukan dari generasi salaf. Ini poin penting, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita semak daripada nukilan Ustaz Mohsin terhadap kitab Syarah Sahih Syarah Sahih Al-Bukhari oleh Imam Ibnu Battal, saya nak tonjolkan satu perkara penting tentang ciri-ciri. Antara ciri-ciri pencinta bid'ah ialah mereka suka dalil-dalil umum. Kenapa? Sebab bagi mereka, dengan dalil-dalil umum itu, mereka memiliki kebebasan untuk membuat bid'ah. Kerana dalil-dalil umum tu mereka dapat tarik untuk menjustifikasikan, menghalalkan, mengokeykan bid'ah yang mereka buat itu. Berbeza dengan para pencinta sunnah, mereka sayang, mereka suka kepada detail yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, detail, perincian yang diajar ataupun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para pencinta sunnah akan berusaha sekadar yang mampu, seboleh-bolehnya untuk mengikuti perincian-perincian tersebut. Ini adalah perbezaan antara pencinta sunnah dan pencinta bid'ah. Saya ulangi, pencinta bid'ah mereka suka dalil-dalil umum. Sebagai contoh dalam ibadah zikir misalnya, ya, para pencinta bid'ah mereka suka ayat-ayat yang menganjurkan zikir secara umum. Sebagai contoh, dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat nombor 41. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Mereka suka ayat ni. Sebab bagi mereka, kita boleh buat zikir macam mana. Dengan macam mana kita suka, dengan apalah jua lafaz yang kita suka. Kita nak berzikir lompat ke, nak zikir menari ke, nak zikir angguk kepala dengan irama tertentu ke, nak buat lafaz zikir sendiri ke, ataupun lafaz yang sekadar hu saja ke, apa ke, mereka suka sebab ia dalil umum. Adapun para pecinta sunnah, mereka tahu ayat ini, akan tetapi mereka mencari apakah hadis-hadis Nabi yang menjelaskan
tentang tata cara zikir tersebut. Apakah lafaznya, bagaimana caranya supaya mereka dapat mengamalkannya. Sebab Nabi SAW adalah penjelas Al-Quran berdasarkan surah An-Nahl, surah yang ke-16, ayat 44 dan ayat 64. Baginda adalah penjelas Al-Quran. Maka pecinta sunnah mereka mencari. Sebelum nak amalkan ayat ini, mereka mencari dulu apakah penjelasan Rasulullah SAW, apakah amalan Rasulullah SAW tentang berzikir ini, lalu mereka mengikutinya. Jadi di sini terdapat perbezaan antara pencinta sunnah dan pencinta bid'ah, ya. Dalil-dalil umum disuka oleh pencinta bid'ah, dalil-dalil yang spesifik dan terperinci disukai oleh para pencinta sunnah. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila Allah SWT menurunkan agama Islam ini melalui Al-Quran dan sunnah, melalui Al-Quran dan pesuruhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mengajar agama ni dengan sebegitu detail, sebegitu spesifik dalam bab akidahnya, dalam bab ibadahnya, sehingga tak perlu kita hendak membuat perkara-perkara yang baharu. Kecuali bagi mereka yang merasa mereka dapat buat sesuatu yang lebih baik dan apa yang Allah turunkan itu bukanlah yang terbaik. Kerana itulah mereka ingin membuat sesuatu yang baharu. Apabila ditanya, apa dalilnya? Kenapa kamu buat sedemikian? Mereka menggunakan dalil-dalil umum bagi menjustifikasikannya. Kenapa saya sentuh perkara ni? Okey, nanti sambil kita rehat, kita rujuk kepada syarah sahih Al-Bukhari oleh Ibnu Battal dan terjemahannya oleh Ustaz Muhsin. Tuan-tuan dan puan-puan akan faham apa yang saya maksudkan, ya. Baik, mari kita pusing kamera dan kita hadap ke laptop saya sekali lagi untuk kita rujuk kitab Syarah Sahih Al-Bukhari. Syarah Sahih Al-Bukhari oleh Imam Ibnu Battal. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, di skrin laptop saya sekarang ini ialah kitab Syarah Sahih Al-Bukhari oleh Imam Ibnu Battal. Right? Beliau seorang imam yang wafat tahun 449 Hijrah. Bagi edisi Maktabah Syamilah ini, sila rujuk jilid 4, muka surat 147. Jilid 4, muka surat 147, ketika beliau sedang membicarakan tentang keutamaan Qiyam Ramadan. Keutamaan Qiyam Ramadan, ya. Bab keutamaan sesiapa yang solat pada malam Ramadan. Okay, bab yang nombor 64. Baik, yang dinukil oleh Ustaz Muhsin bermula dari sini. Tetapi sebenarnya apa yang sedang diperkatakan oleh Ibnu Battal ialah menjelaskan perkataan Umar ni'matul bid'ah tu. Perhatikan dari sini, ya. Perkataan Umar sebaik-baik bid'ah lalu dijelaskan oleh Imam Ibnu Battal. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bukanlah kali pertama Ustaz Muhsin menukil separuh-separuh. Ya, dalam kajian-kajian yang akan datang, insya-Allah saya akan buktikan jika ada peluangnya. Insya-Allah dalam kajian-kajian yang lain pun, apabila menukil daripada kitab, ada kalanya beliau menukil bukan daripada permulaannya. Di sini sebenarnya Imam Ibnu Battal sedang menjelaskan perkataan Umar tentang sebaik-baik bid'ah. Yang ini apabila Umar menghimpunkan umat Islam pada zamannya dalam satu jemaah di belakang satu imam untuk solat tarawih dalam bulan Ramadan. Apabila beliau telah berjaya melakukannya dan melihatnya, beliau berkata inilah sebaik-baik bid'ah ataupun sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maka inilah yang kemudiannya dijelaskan oleh Imam Ibnu Battal. Apa kata beliau? Fal bid'atu ikhtira'u ma lam yakun qabla fama khalafas sunnata fahuwa bid'atun dalalah wa ma wafaqaha fahuwa bid'atun huda. Maka bid'ah adalah melakukan perkara baru yang tidak ada sebelumnya. Maka apa yang menyelisihi sunnah, maka ia adalah bid'ah dalalah. Dan apa yang selari dengan sunnah, selari dengan sunnah, maka ia adalah bid'ah huda, bid'ah petunjuk.
Tuan-tuan dapat lihat berdemikian terjemahannya ya. Baik, apa pula terjemahan Ustaz Mohsin? Mari kita sama-sama kita baca. Dalam video tersebut boleh rujuk minit ke 7.20. 7.20 apa pula terjemahan beliau? Beliau berkata, bid'ah adalah melakukan perkara baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Okey, sampai sini betul? Maka bid'ah yang menyelisihi sunnah, tak sesuai tuntutan Nabi, maka itu bid'ah yang sesat. Ya, okey, sampai sini betul? Tetapi rangkap terakhir ini beliau terjemahkan, adapun bid'ah yang mencocoki bimbingan-bimbingan umum dari Nabi. Mana mari bimbingan umum itu? Di sini kembali kepada sunnah. Kita merujuk pada sunnah. Mana mari perkataan umum? Tidak ada. Itu adalah tokok tambah beliau sendiri ya. Beliau berkata, adapun bid'ah yang mencocoki bimbingan-bimbingan umum dari Nabi, maka ia adalah bid'ah petunjuk. Padahal terjemahan yang betul adalah dan apa yang selari dengannya, apa yang selari dengan sunnah Nabi secara keseluruhannya, dan sunnah Nabi amatlah detail, amatlah terperinci, amatlah spesifik, maka ia adalah bid'ah huda, bid'ah hidayah. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya jelaskan sebelum ni, antara ciri pencinta bid'ah ialah mereka suka dalil-dalil umum. Sehingga kan apabila menterjemah, Ustaz Mohsin membaca teks Arab betul, akan tetapi apabila menterjemah, beliau menongkok tambah perkataan umum dari Nabi, bimbingan-bimbingan umum dari Nabi. Padahal yang betul adalah adapun bid'ah yang selari dengan sunnah Nabi, itu saja. Tak ada perkataan umum dalam teks Arab itu ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena hati-hati meskipun membaca teks Arab yang betul, akan tetapi diterjemahkan dengan tambahan apa yang dikehendaki sendiri. Dan ini adalah dari aspek bahasa, sebab apabila Ibnu Battal sedang menjelaskan perkataan Umar ini, sama-sama kita telah ketahui daripada penjelasan sebelumnya, yang dimasukkan oleh Umar dengan sebaik-baik bid'ah adalah ini, yang dimasukkan adalah dari aspek bahasa, bukan dari aspek syariat. Okey, sampai sini saja. Ini yang saya nak tunjukkan. Teks Arabnya betul, terjemahan itu ada tambahan. Padahal tambahan itu tidak ada dalam teks Arab yang asal. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sehingga sini dulu. Lepas ini kita jumpa lagi. Kali ini kita semak pula terjemahan beliau, nukilan beliau terhadap kata-kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan di sana ada kesalahan yang lebih serius, lebih parah, lebih berat ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa lagi insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.